أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam ini kita sekali lagi sama-sama dapat dipertemukan oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah pada sebaik-baik tempat di rumahnya di masjid ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisinya, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, insya-Allah pada malam ini, walaupun sudah melepasi dan melewati bulan Rejab, tajuk pada malam ini kita berbicara mengenai ibrah, pengajaran dan pelajaran penting daripada peristiwa perjalanan junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai Isra dan Mi'raj. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam suratul Isra ayat yang pertama, sebagaimana firman Allah, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra ayat yang pertama. Apabila kita meneliti surah ini, surah Al-Isra adalah merupakan surah yang ke-17 mengikut tertib susunan surah-surah di dalam Al-Quran. Dan surah ini juga adalah pemula kepada 7 surah-surah musabbihat. Di dalam Al-Quran ada 7 surah yang kita kenali sebagai surah-surah musabbihat, iaitu mana-mana surah yang dimulai kalimah dan perkataannya dengan pengucapan tasbih, sebagaimana dalam surah Al-Isra dimulai dengan kalimah dan lafaz subhana, iaitu tasbih, penyucian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pengucapan tasbih ini di dalam surah Al-Hadid, surah besi, sabbaha lillah. Kemudian ada dalam surah Al-Hasyr, sabbaha lillah. Kemudian ada dalam surah As-Saff, sabbaha lillah.
Kemudian ada dalam surah Al-Jum'ah, yusabbihu lillah. Surah At-Taghabun, yusabbihu lillah. Dan terakhir surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la. Inilah 7 surah yang dikenali di dalam Al-Quran sebagai surah-surah musabbihat, yang mana dimulai dengan pengucapan tasbih kepada Allah. Surah Al-Isra sebagaimana yang disepakati adalah merupakan surah Makkiyah, yaitu satu surah yang diturunkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Walau bagaimanapun surah ini tidak sunyi daripada pandangan dan perselisihan pendapat di kalangan ulama. Di dalam menyebutkan beberapa ayat di dalam surah ini termasuk di dalam ayat-ayat Madaniyah. Ya, secara umum surah ini adalah surah Makkiyah. Tetapi ada beberapa ayat di dalam surah Al-Isra ini adalah ayat-ayat Madaniyah. Sebagai contoh, di dalam muqaddimah surah ini tafsir Al-Quranil Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir menyebutkan ayat-ayat Madaniyah, antaranya ialah ayat 26 Madaniyah, ayat 32 Madaniyah, ayat 57 Madaniyah, ayat 73 sampai ayat 80 adalah ayat-ayat Madaniyah. Dan ini ada perbezaan dengan pandangan Imam Al-Qurtubi menerusi tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran. Beliau menyebutkan di dalam muqaddimah surah Al-Isra, ayat-ayat Madaniyah surah Al-Isra ayat 60, ayat 76, ayat 80. Dan ada tambahan daripada Muqatil menyebutkan ayat 107 juga termasuk ayat Madaniyah. Inilah yang disebutkan perbezaan pandangan dan pendapat ulama berkaitan dengan ayat-ayat Madaniyah di dalam surah Al-Isra. Baik, satu-satunya ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra di dalam Al-Quran, bahkan secara khusus di dalam surah ini, adalah ayat yang pertama. Tidak ada lagi ayat lain selain surah ini yang menceritakan tentang peristiwa Isra. Dan baki lagi Allah menceritakan 3 perkara yang penting di dalam surah ini. Sama-samalah kita mengambil faedah dan pengajaran. Yang pertama ialah Allah menceritakan tentang satu golongan, yang mana golongan ini ada sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah golongan Bani Israel, yaitu ketika dahulu mereka adalah golongan yang beriman kepada Allah, golongan yang beriman kepada Nabi mereka, Nabi Musa dan Nabi Harun, golongan yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi mereka, yaitu Nabi Musa berupa kitab Taurat. Ini adalah sisi kebaikan yang ada pada mereka. Walau bagaimanapun selepas kewafatan kedua-dua Nabi dan Rasul tersebut, bangsa Bani Israel ini banyak melakukan pelanggaran-pelanggaran, terutama dari sudut hukum hakam dan syariat yang telah diterapkan oleh kedua Nabi tersebut sebelum ini. Dan inilah diterangkan oleh Allah supaya kita mengambil pelajaran daripada ciri-ciri, sifat-sifat dan akhlak-akhlak yang dipunyai oleh mereka, supaya hal yang sama tidak berlaku kepada kita di zaman ini. Itu yang pertama. Sebab tu surah Al-Isra, nama lain bagi dia ialah surah Bani Israel. Kalau tuan-tuan belajar tentang ilmu ulumul Quran, selain nama dia surah Al-Isra, nama dia ialah surah Bani Israel. Dan ini biasa pada sebahagian nama-nama surah yang ada punyai 2 nama. Sebagai contoh surah sebelum ni, sebelum surah Al-Isra
surah Lebah An-Nahlu. Nama lain bagi surah Lebah ialah An-Ni'am, iaitu nikmat-nikmat daripada Allah. Contoh lagi surah Ghafir. Nama lain bagi surah Ghafir ialah surah Al-Mu'min. Jadi kena reti dan pandai beza di antara Al-Mu'minun dengan Mu'min. Kalau jumpa Mu'min saja, tu merujuk surah Ghafir. Kita ada surah Taubah, selain tu nama dia surah Al-Bara'ah. Itu sebagai contoh surah-surah yang mempunyai dua nama. Baik, yang kedua ialah Allah menceritakan bagaimanakah dia menurunkan hujjah kepada manusia. Banyak cara, banyak kaedah Allah menurunkan hujjah kebenaran kepada manusia. Cuma dalam surah Al-Isra Allah menurunkan dua daripadanya. Pertama ialah Allah menurunkan hujjah kepada manusia menerusi wahyu-wahyu, firman-firman yang datang daripadanya berupa ayat-ayat Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ialah hujjah-hujjah berupa mukjizat yang dikurniakan oleh Allah dengan keizinan daripadanya, berlaku sesuatu yang melemahkan akal manusia, ketidakmampuan untuk manusia menandingi dan mengatasinya kepada nabi-nabi dan rasul-rasul tertentu. Ini jelas dua perkara ini disebutkan dalam surah Al-Isra. Ada 5 ayat di dalam surah ini menyebut berkaitan mukjizat, dan ada 10 ayat di dalam surah ini yang menyebutkan tentang tauhid kepada Allah, iaitu jenis tauhid yang berupa dalil-dalil seperti yang disebutkan tadi. Dan dalam awal surah Al-Isra Allah menceritakan cara penurunan wahyu yang berbeza daripada sebelumnya. Sekiranya maklum bagi kita bahawa nabi-nabi dan rasul yang menerima kitab daripada Allah sebelum ni, konteks penurunan wahyu-wahyu daripada Allah adalah melalui perantaraan siapa? Malaikat yang mulia Jibril alaihi salam kepada nabi-nabi dan rasul tertentu, baik berupa Taurat, baik berupa Zabur, baik berupa Injil maupun Al-Quran sendiri. Tetapi pattern pada awal Isra ini dalam konteks Mi'raj sekalipun menceritakan sesuatu yang berbeza. Sebelum ini daripada Allah melalui Jibril dan diturunkan kepada Nabi dan Rasul yang berada di bumi. Tetapi kali ini konteks penerimaan wahyu, Allah sendiri memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menerima wahyu di mana? Di alam atas. Berbeza dengan konteks penurunan wahyu sebelum ni. Sebab tu dalam surah selepas ni Allah cerita yang biasa balik. Selepas surah Al-Isra, surah apa? Al-Kahfi. Tapi konteks penurunan tu dia jadi biasa macam nabi-nabi sebelum ni dah. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab. Cara hak biasa sebagaimana nabi dan rasul terima. Tapi Isra Allah panggil sendiri untuk menyampaikan wahyu tersebut. Ini adalah kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu yang kedua. Manakala yang ketiga ialah di dalam surah ini ada satu perkara yang amat penting. Dalam istilah ilmu tafsir, istilah sajalah, ini disebut sebagai amalan 3 serangkai. Amalan 3 serangkai. Bermula pada ayat 23 sampai ayat 39. Tuan-tuan pun boleh cek, tuan-tuan pun boleh rujuk. Ayat 23 sampai 39 adalah amalan 3 serangkai. Pertama ialah jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nombor satu, jangan melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ialah senantiasa melakukan amalan-amalan yang baik. Dalam istilah agama ialah amalan-amalan yang saleh. Dan ini dihubungkan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Islam mengajarkan kepada kita sebagai contoh, kalaulah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ni mempunyai kedua ibu bapa yang dipandang pada diri kita dan dipandang pada sudut masyarakat adalah ibu bapa yang baik, alhamdulillah. Kalau dipandang oleh kita dan masyarakat, ibu bapa kita ni adalah ibu bapa yang soleh, alhamdulillah. Baki lagi, kita sebagai anak perlu menyantuni, perlu menghormati, perlu bersikap lemah lembut dan berkasih sayang kepada keduanya. Ini aturan dan ajaran agama. Apatah lagi indahnya Islam sekiranya sifat yang dimiliki oleh kedua ibu bapa kita tu berbeza daripada yang pertama. Katakanlah takdir di sisi kita dan di sisi masyarakat, ibu bapa kita bukan ibu bapa yang baik, bukan ibu bapa yang soleh pada pandangan masyarakat. Islam juga mengajarkan benda yang sama. Kita sebagai anak, walaupun demikian sifat mereka, perlu menyantuni, perlu memberikan kasih sayang, perlu menyalurkan khidmat bakti sebaik-baiknya kepada mereka. Bahkan sehalus-halus saranan di penghujung ayat menyebutkan, fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma faqul lahuma qawlan karima. Berbicaralah dengan mereka dengan sebaik-baik perkataan. Al-Quran datang dengan istilah bila berbicara dengan ibu bapa, qawlan karima. Inilah diajar teknik kaedah komunikasi yang berkesan. Ini komunikasi yang berkesan. Sebagaimana kita berdakwah, cara perkataan macam mana yang terbaik, tone macam mana yang terbaik, luahan macam mana yang terbaik. Jenis ini Allah sebut sekurang-kurang ada 6 dalam Quran. Tuan-tuan boleh tengok dalam surah An-Nisa ada 3. Qawlan ma'rufa, qawlan sadida, qawlan baligha. 3 jenis. Dalam surah Al-Isra ada 2. Qawlan karima, qawlan maisura. Dan 1 dalam surah Taha, qawlan layyina. Semua bentuk komunikasi dan cara-cara bercakap ni lebih awal diajarkan oleh Al-Quran kepada kita. Baki lagi bagaimana kita mengadaptasi dan implementasikan cara kita berkomunikasi dan bercakap dengan individu atau kelompok lain dengan cara yang terbaik. Itu kita bahas di lain kali jenis-jenis tu, bukan jadi tumpuan bahasan kita pada malam ini. Baik, seterusnya berbuat baik kepada kaum kerabat, ahli keluarga yang terdekat dengan menunaikan hak-hak mereka, memberikan bantuan, pertolongan kepada orang-orang miskin, ibnu sabil dan sebagainya. Dan dalam ayat itu juga menyebutkan jangan membazir, jangan terlampau boros, jangan juga terlampau kedekut, jangan membunuh jiwa, jangan berzina. Jangan kita ni memberi dalam konteks memberi terlampau kedekut, nanti kita akan dicela. Dan dalam konteks memberi jangan terlampau berlebihan, nanti kita akan menyesal. Bab kita nak bantu orang lain ni berpada-pada. Jadi jangan terlampau tak beri langsung, jangan terlampau terlalu memberi langsung. Hak kedekut pun dicela masyarakat, kalau terlebih pun kita akan menyesal. Konon-kononnya nak jadi macam Abu Bakar. Masa hijrah dengan Nabi, dia tinggal apa dekat ahli keluarga dia? Tak tinggal apa. Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya. Kita pun nak tiru. Mari peminta sedekah, ambil semua, ambil semua.
Bini tanya, pi mana semua barang-barang kita ni? Abang kan standard Abu Bakar lah, habis semua. Habis nak tinggal apa kat kita? Hanya Allah dan Rasul, konon-kononnya. Itu bukan level kita. Sebagai contoh, nak suruh faham, satu masa lebih tu kita akan menyesal. Jangan berzina, jangan bercakap tentang sesuatu yang kita tidak mempunyai ilmu tentangnya. Tu hak bahagian berbuat baik. Lepas tu jangan menzalimi diri sendiri dan jangan menzalimi orang lain. Kalau tuan-tuan perhati kepada amalan 3 serangkai ini, jangan menyekutukan Allah, sentiasa membuat amalan soleh dan jangan menzalimi. Sebab surah ni cerita pasal siapa? Pasal Bani Israel. Sedar atau tak sedar, perasan atau tak perasan, dia hampir-hampir mirip dan persis kepada apa? 10 Commandment yang pernah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa alaihi salam dulu. 10 perintah bertulis. Tengok dalam 10 Commandment tu hampir-hampir sama saja. Pertama ialah apa? Jangan sesekali ada Allah, ataupun jangan sesekali ada ilah lain selain daripada aku. Maksudnya jangan mensyirikkan aku. Yang kedua, jangan sesekali membuat patung yang menyerupai, sama ada daripada alam langit ataupun di bumi, sama ada yang berada di air ataupun di perut bumi. Jangan nak buat misal-misalan, jangan nak buat percontohan, jangan nak buat rupa-rupaan, jangan nak buat patung-patung ni. Dia ada B pula. Dan jangan jadikan hal tersebut, kalau kamu buat sungguh, jangan beribadah, jangan sujud kepada yang kamu buat tu. Yang ketiga, jangan sesekali menggunakan nama Allah, nama Tuhanmu dengan perkara-perkara yang bukan-bukan. Dengan kata lain, jangan menggunakan nama Allah pada tempat yang sebarangan. Kerana di sisi Allah dianggap sebagai berdosa. Menggunakan nama-namanya bukan secara sebarangan. Yang keempat, ikhlaskan dan niatkan kepada hari kebesaran. Hari kebesaran orang Yahudi jatuh hari apa? Hari Sabtu. Jadi muliakan hari Sabtu, ikhlaskan hari Sabtu. Yang kelima, tengok, mirip saja, hormati kedua ibu bapa kamu. Yang keenam, sama Al-Isra sebut, jangan membunuh jiwa orang lain. Yang ketujuh, jangan mencuri. Yang kelapan, jangan berzina. Yang keenam, jangan mengucapkan sumpah jadi saksi palsu. Yang kesepuluh, jangan sesekali kamu menginginkan rumah orang lain, isteri orang lain, hamba sahaya, lelaki atau wanita orang lain. Jangan sesekali menginginkan kambing dan kaldai-kaldai orang lain. Dengan kata lain, jangan jadikan hak orang lain sebagai hak kita, milik orang lain sebagai milik kita. Bahasa kasar sedikit, jangan jadi perampas kepada hak dan milik orang lain. Sama ke tak sama? Sebagaimana tadi, cukup sama. Dan inilah kebenaran yang Al-Quran bawa untuk mengesah dan membenarkan kitab Taurat yang ada pada mereka. Baki lagi sifat mereka sajalah yang tak mau terima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi dan Rasul dan menolak Al-Quran sebagai wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu adalah serba sedikit flowers, kita panggil apa? Bunga-bunga. Kita tak mula lagi ni baru nak start. Sebab orang bagi sampai 9.30, tampaklah kan? Slow-slow. Ni baru 8.30. Kita ambil masa sejam untuk ibrah Isra dan Mi'raj. Baik, satu perkara penting yang saya nak sebut permulaan sebelum kita mula. Ada satu kata pujangga ke pepatah ke, wallahu alam, disebut macam mana? Reread your favorite book at different stage of your life. The plots never change, but your perspective does. Reread your favorite book. Bacalah secara berulang kali. Ulang-ulanglah buku kegemaran yang kamu suka, yang kamu minat.
Dia sebut umum. Tapi kita tulis sikit, secara umum kita sebagai umat Islam beriman kepada Allah, bernabikan Nabi Muhammad, kita harapnya kitab ni lah, buku ni lah yang senantiasa kita baca dan mengulang-ulanginya at different stage. Maksudnya ulang dalam konteks mana? Waktu kecil pun baca dan ulang-ulang, besar pun baca dan ulang-ulang, dewasa pun baca dan ulang-ulang, sampai hari ini pun baca dan ulang-ulang of your life, dalam seluruh kehidupan kamu. Poin dia ialah the plots never change. Plot kisah tu, plot cerita tu sama sekali tidak akan pernah berubah. Kamu baca masa kecil tu, itulah cerita dia. Baca masa remaja pun, itulah plot dia. Baca ketika besar pun, itulah cerita dia. Bahasa sampai sekarang pun, itulah plot dia. Tapi apa yang berubah? Your perspective. Perspektif kita dalam memahami. Setiap ulangan-ulangan yang kita baca pasti akan berubah. Dengan kata lain, bila sebut tentang Isra' Mi'raj, inilah ayat berkaitan Isra'. Tak akan ada, saya kira, mana-mana ustaz, mana-mana penceramah, mana-mana pendakwah, dia pi cari ayat lain nak cerita pasal Isra', dia pi cari ayat lain nak cerita pasal Mi'raj. Inilah ayat yang akan dia baca. Plot penceritaan pun tetap sama. Nabi tetap akan bermula di Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj melepasi langit ketujuh sampai Sidratul Muntaha, menerima perintah salat 5 waktu. Plot tak berubah. Dan jangan sesekali tukar plot ni. Disebabkan kita nakkan kelainan, kita nakkan perbezaan daripada orang lain. Malam ni aku rasa aku nak tukar plot cerita ni biar nampak hebat dan menarik. Jadi malam ni Rasulullah bermula di mana? Ingat, ni sekadar percontohan, bukan sesekali merendahkan martabat kenabian dan kerasulan. Bermula di mana? Bermula di Malaysia, di KLCC, sampailah contoh ke Las Vegas ke London ke Paris ke, disebabkan nakkan kelainan. Plot tu boleh ubah tak? Tak akan boleh ubah sama sekali. Langit ketujuh, ada 7 lapis, nampak sikit sangat, aku tambah 3 lagi ya. Kali ni dalam cerita malam ni ada 10 lapis. Konon-kononnya nak ada perubahan. Sorry, tak akan berubah. Tapi apa yang berubah? Perspektif. Hak ni hak kita mau. Jadi setiap kali menerima ilmu daripada sesiapa pun berbicara tentang topik dan tema yang sama, yang kita nak, kita dapat ilmu baru, pengetahuan baru, kemahiran baru, perspektif yang baru. Sebab tu kita belajar sebelum ni pun, walaupun cuma satu kitab, kita akan dapat ilmu yang berbeza bila kita belajar daripada banyak guru. Kitab mungkin sama, guru ni syarah macam ni, pi kitab yang sama juga, cari guru ni dia syarah lagu lain. 10 guru 10 ilmu kita dapat. Itu maksud perspektif yang berbeza. Ayat ada baca mana? Ayat ni ya. Bukan kata zaman kita, sejak zaman Nabi dulu pun kalau nak cerita Isra', ayat ni ya. Plot tak akan berubah, tapi guru yang mengajar, guru yang tafsir, guru yang syarah itu adalah berbeza. Baik, kita mulakan yang pertama. Ni baru nak start betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Subhana, Maha suci Allah. Ini adalah penyebutan tentang penyucian Allah terhadap dirinya sendiri, terhadap zatnya sendiri. Kadang-kadang dalam surah Musabbihat yang lain dia datang dengan kalimah sabbaha lillah dalam bentuk fi'il madhi. Kata kita belajar bahasa Arab, fi'il madhi ni dalam bahasa Inggeris apa? Past tense. Kadang-kadang tadi kita dengar Allah menyebutkan dengan lafaz yusabbihu lillah, tu fi'il mudhari. Kalau Inggeris
present tense. Yusabbihu bukan setakat present tense, tuan-tuan. Yusabbihu present and continuous tense, senantiasa dan berterusan bertasbih kepada Allah. Jadi apa konteks yang nak disucikan di sini? Sebahagian tafsir-tafsir menyebutkan ada dua. Pertama ialah kerana Rasulullah ni berhadapan di Mekah dengan golongan-golongan musyrikin Mekah, nama pun musyrikin. Jadi fi'il buat kerja mereka ialah bentuk kesyirikan kepada Allah. Syirik lagu mana? Dengan menjadikan berhala-berhala, patung-patung sebagai apa? Sebagai wasilah, sebagai perantara di antara mereka nak berdoa, memohon sesuatu, memohon hajat dengan Allah. Inilah bentuk kesyirikan yang mereka buat. Jadi pengucapan kalimah tasbih di sini ialah nak menyucikan Allah. Berhenti azan Okey, kita berhenti azan. Baik, kita menyambung kembali. Pertama ialah Allah nak menyucikan dirinya dan zatnya daripada golongan-golongan musyrikin Mekah yang telah mensyirikkan Allah. Sebagai contoh, ketika dahulu bila mereka menolak Nabi Muhammad sebagai seorang Nabi dan Rasul, banyak karenah-karenah yang mereka telah keluarkan menunjukkan penentangan mereka terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa benda yang mereka tidak fitnah pada Nabi? Apa benda yang mereka tidak tuduh pada Nabi? Apa benda yang mereka tidak label pada Nabi? Ini adalah bentuk-bentuk assassination character, pembunuhan karakter Rasulullah di sisi pandang masyarakat pada waktu itu. Tapi semua tuduhan, semua fitnah, semua labelan itu sia-sia, tidak memberikan kesan pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dari sudut wahyu, mereka pernah meminta turunnya wahyu daripada Allah dalam bentuk tulisan yang siap di kertas dah, daripada alam atas turun depan mereka, siap tulis dah dalam lembaran-lembaran kertas. Lagi jauh, lagi sadis, mereka minta apa? Kalau Allah ni nak menyampaikan sesuatu arahan pada mereka, Allah nak perintahkan macam ni, atau Allah nak larang mereka jangan buat macam ni, mereka tak mau perantaraan wasilah Nabi Muhammad dalam soal penyampaian. Kalau boleh, Allah terus pada mereka, direct kepada mereka. Ni bentuk kontra antara ucapan dan perbuatan mereka. Dalam ucapan mereka, bila Allah nak sampaikan sesuatu kepada mereka, mereka nak tolak Nabi. Tak perlu ada Muhammad untuk menyampaikan pada kami, ceritakan pada kami nak Allah secara terus, Allah secara direct menyampaikan pada kami. Tapi dalam bab mereka berdoa, dalam bab mereka bermohon, dalam bab mereka meminta kepada Allah, kenapa perlu ada berhala-berhala tadi? Tak boleh ke kamu buat benda yang sama, direct minta pada Allah, direct bermohon pada Allah, direct berhajat pada Allah? Jadi sama ke tak sama? Tak sama, kontra. Jadi Allah nak sucikan hal tersebut. Untuk berdoa, minta pada dia, ni bukan jalan dia, ni bukan cara dia. Yang kedua ialah Allah nak menyucikan diri dan zatnya daripada mengutuskan Nabi ataupun Rasul yang bersifat pendusta, pembohong ataupun penipu, sebagaimana tuduhan-tuduhan dan tomahan ni pernah mereka lemparkan kepada Nabi. Amat-amat tidak logik, tidak rasional dan tidak masuk akal untuk Allah Subhanahu wa ta'ala mengutuskan Nabi dan Rasulnya bersifat demikian. Allah nakkan kebaikan kepada umat dia, Allah nakkan kebaikan kepada makhluk dia, Allah
menokkan kebaikan kepada ciptaan dia. Logik ke tidak? Dalam nak menyampaikan kebenaran, menyampaikan hak, menyampaikan kebaikan, dia utuskan Nabi yang bersifat pembohong, penusta, penipu dan palsu. Logik ke tidak? Tak akan logik sama sekali. Maksudnya Allah menurunkan Nabi Muhammad dengan sifat-sifat yang mulia. Benar duduk pada dia, amanah duduk pada dia, bijak duduk pada dia, benar-benar menyampaikan duduk pada dia. Baik. Allazi asra, yang telah memperjalankan. Kalimah asra ni dia bukan setakat menceritakan perjalanan, memperjalankan, tetapi pada kalimah asra tu dah termasuk konteks timing, waktu, memperjalankan pada waktu malam. Pada kalimah asra tu sendiri, maksudnya kalau berjalan masuk time dia, berjalan malam. Kalau diperjalankan pun diperjalankan pada waktu yang sama, waktu malam. Baik, ada perbahasan panjang dari sudut ilmu bahasa. Ada yang mengatakan asra berjalan malam, sara pun berjalan malam, sara tanpa huruf alif. Dan perbezaan dia, kalau sebut asra berjalan malam, konteks dia di awal waktu. Kalau sebut sara berjalan malam, konteks dia di pengakhiran malam, di penghujung malam. Kalau asra di awal malam. Siapa yang memperjalankan Nabi Muhammad? Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda dengan perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Bahkan ada riwayat yang menyebut Jibril dan malaikat Mikail. Itu bukan persoalan. Persoalan dia, perjalanan ini bukan dengan kehendak dan keinginan Nabi Muhammad. Perjalanan ini bukan dengan kudrat Nabi Muhammad. Perjalanan ini bukan dengan daya upaya usaha Nabi Muhammad. Kalaulah dengan keinginan, kalaulah dengan kehendak, kalaulah dengan kuasa, kudrat dan keupayaan sendiri, mampu atau tidak Rasulullah berjalan Isra dan Mi'raj ni? Mampu atau tidak? Tidak akan mampu sama sekali. Jadi perjalanan ini daripada awal sampai last, dari awal sampai akhir, dianggap berjaya kerana Rasulullah diperjalankan oleh Allah. Allah yang nak memperjalankan Rasulullah, Allah lah yang meminta Jibril supaya menemani Rasulullah dalam konteks perjalanan Isra dan Mi'raj. Ia bukanlah sesuatu yang aneh, sesuatu yang pelik. Kalau Allah yang bersifat maha segala maha yang memperjalankan hamba-Nya ni, pelik ke tak? Kita dah mengenali Allah sebagai Tuhan, sebagai zat yang bersifat maha segala maha. Kalaulah cerita macam ni atau lebih lagi, rasa pelik ke tidak? Tak pelik, sebab Allah yang memperjalankan. Sebab tu dulu di pondok-pondok, mahupun kita kata ustaz-ustaz dalam konteks fundamental dan tradisional, selalu membuat, kita panggil apa, kiasan, analogi. Kalau di satu tempat tu ada sebuah kolam, dalam kolam tu ada beratus-ratus ekor ikan. Kita ambil lah ikan hak senang, hak kecil-kecil, ikan laga atau ikan gapi. Dan kolam ikan ni, yang dalam tu ada beratus-ratus punya pemilik dia, ada tuan. Suatu ketika tuan ni datang ke kolam tersebut, lalu dia ambil satu botol. Dia buka penutup botol ni, lalu dia sauk salah seekor ikan yang daripada jumlah ratus-ratus tadi. Bukan ambil semua, ambil salah seekor saja. Dia pun letak dalam botol, tutup botol, buatlah lubang angin sikit nak bagi saluran pernafasan. Dia bawa botol ni sekali dengan dia pergi ke lapangan terbang, beli tiket, naik sekali. Dia naik kapal terbang, bawa sekali botol, yang di dalam botol tu ada ikan yang dia ambil salah sekor tadi. Jadi ikan ni
dibawa berjalan oleh siapa? Oleh tuan dia. Dalam tu dia boleh tengok macam-macam. Oh, aku ingat manusia ni macam tuan aku seorang saja. Bila duduk dalam flight ni, hak macam-macam rupa, macam-macam muka, macam-macam pesen rambut, macam-macam color, macam-macam bentuk tubuh, selain daripada tuan hak selalu bagi dia makan, hak dia kenal. Tuan aku rambut beruban dah, hak ni rambut hitam, hak ni rambut color pink, hak ni macam singa laut, hak ni macam ni. Contoh, kulit pula tuan aku sawo matang, hak ni gelap gelemat, hak ni putih mulus, tinggi, rendah, gemuk, kurus, macam-macam jenis manusia. Sampai saja di Kuala Lumpur, tuan dia bawa berjalan di mana? Di KLCC, tengok menara berkembar, pi Sunway Lagoon, pi Sunway Pyramid, pi Petrosains, macam-macam. Malam tu juga balik. Bila dah balik, buka balik botol, cuah dia balik dalam kolam tadi. Dia pun bila berjalan macam ni, action nak bercerita dekat kawan-kawan. Jadi bila dia bercerita, agak-agak cerita yang dia nak cerita ni, apa tanggapan, apa respon, apa reaction daripada kawan-kawan ikan hak lain? Percaya ke tak percaya? Percaya ke tak percaya? Tak akan siapa percaya, sebab mereka hanya mengenali lingkungan persekitaran mereka. Hak mereka tahu duk sekali selama keni, pasir-pasir hak duk dalam ni, batu-batu hak duk dalam ni, lumut-lumut hak duk dalam ni, rumput rampai hak duk dalam ni. Tu je. Kalau cerita lebih pada hak ni, memang pembongok, memang nak bohong. Tapi poin dia ialah, kalaulah dia cakap bukan aku sendiri, maksudnya bukan aku keluar tiba-tiba kepek terbang pergi kat sisi, tak. Tuan kita yang bawa aku, bubuh pula dalam bekah yang ada air yang aku boleh bernafas. Tuan kita yang bawa aku pergi sini, balik dia lepaskan aku balik. Kenapa dia nak cerita? Sebab ni adalah hakikat. Kenapa dia nak cerita? Sebab ni adalah kebenaran yang dia sendiri lalu. Baki lagi bila kamu dengar, wahai ikan-ikan sekalian, kamu nak cakap aku betul ke? Kamu nak cakap aku bohong ke? Hak aku cerita, itulah kebenaran. Hak aku cerita, itulah hak sungguh-sungguh. Hang nak cakap apa, hang nak komen apa, ikut pi. Tapi aku nak cakap ni sebab aku lalu sungguh ni, aku seronok nak cerita pada kamu. Itu gambaran analogi yang selalu guru-guru dan orang tua kita buat perbandingan. Begitulah dengan Rasulullah. Bila Rasulullah ni menceritakan kembali selepas selamat dalam perjalanan ni, apa tanggapan, apa respon daripada masyarakat pada waktu tu? Sekurang-kurangnya ada berapa? Ada 3 grup lahir. Pertama ialah kumpulan yang beriman dan kumpulan yang meyakini sepenuhnya. Dipimpin oleh siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Malah dipersoalkan, dipertanyakan kepada Abu Bakar, kamu percaya tak Muhammad cerita sekian-sekian? Kamu percaya tak Muhammad cerita macam ni, macam ni? Kalaulah Muhammad yang bercerita, kalaulah Muhammad yang mengkhabarkan, lebih daripada ni pun aku pasti akan membenarkannya. Sebab itulah Abu Bakar digelar As-Siddiq, kerana membenarkan tadi. Dan diikuti oleh sahabat-sahabat yang kuat iman mereka, percaya sepenuhnya. Yang kedua ialah yang totally menolak, totally menentang, totally tidak mempercayai. Golongan mana? Golongan yang sama sebelum peristiwa ni pun, golongan ni lah aduk lawan Nabi pun, hak tak percaya kat Nabi pun, aduk tentang Nabi pun, diketuai oleh Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Al-Walid, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Al-Walid bin Al-Mughirah, nama-nama besar. Tapi ada something special di sini. Bentuk penolakan mereka sebelum ni berbeza bila Rasulullah menceritakan kisah Isra' Mi'raj ni. Kita dapat lihat daripada paparan sejarah. Sebelum peristiwa ni berlangsung, dengan bahasa mudah, Nabi nak buka mulut saja, cerita pasal Islam, dakwah pasal Islam, tabligh pasal Islam, mereka mengambil sikap tidak mahu mendengar dakwah Nabi.
Seolah daun-daun telinga mereka ni mereka tutup. Cerita saja pasal Islam, nak tarik saja pasal agama ni, pasal syariat ni, kami tak mau dengar. Kami tak mau dengar. Bahkan antara sikap mereka yang lain ialah cantas dan sailang. Dari sudut mana? Bila mana mereka melihat Rasulullah cuba menceritakan Islam ni pada individu lain, mereka tengok Nabi Muhammad duk cerita Islam pada orang ni. Bila berlalu saja Nabi Muhammad, mereka pergi sailang, mereka pergi cantas. Tadi Muhammad jumpa kamu, dia cerita apa kat kamu? Dia cerita Islam ni macam ni. Jangan percaya, jangan percaya. Tak payah percaya. Orang macam ni tak boleh buat ni, tak payah percaya. Dengar saja boleh. Dia pergi sailang. Tapi kali ini cukup berbeza. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab panggil orang ramai-ramai supaya pergi dengar cerita Nabi. Pelik ni. Sebelum ni dia sendiri tak mau dengar. Kalau ada orang cerita pun dia pergi cantas, dia pergi sailang. Pasal apa kali ni beria-ria sangat, seronok sangat nak suruh pergi dengar Muhammad nak cerita apa kat kita ni? Kenapa beria dan seronok sangat? Sebab ini satu advantage, peluang mereka bahawa pertuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni akan jadi realistik. Antara tuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni, penipu, pendusta, pembohong, mental tak berapa betul, akan jadi realistik bila kamu dengar ni nanti yang dia nak cerita apa. Sebab dia nak cerita tu, Mekah ke Masjidil Aqsa, naik atas langit, sebab advantage tu. Jadi nak suruh orang hak tolak sama ni, memang padan lah kalau kita tuduh tak berapa betul, otak tak berapa ni, mental tak apa ni pun, iya dah. Nakkan benda tu. Tu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga, dia duduk 50-50. Pasal apa yang jadi 50-50 ni? Sebab untuk menolak, dari sudut nak tolak, mereka hanya ada 50%. Kenapa? Sebab Muhammad yang mereka kenal sebelum ni tidak pernah bercakap bohong. Nak tolak, tapi hak kita kenal Muhammad tak pernah cakap bohong dengan kita. Daripada dia kecil, daripada dia lahir sampailah dia dakwa dia ni jadi nabi, dia jadi rasul, dia tak pernah cakap bohong. Untuk kita tolak tu payah. Tak akan sama sekali seseorang akan merosakkan dia punya reputasi hanya kerana satu kisah ni dia nak rosakkan reputasi hak dia pegang selama ni. Kalaulah reputasi ni ada pada tuan-tuan, sekarang ni tuan-tuan umur 50, dari kecil sampai umur 50, orang-orang di Masjid Khairiyah ni kenal tuan-tuan tak pernah cakap bohong. Mesti tuan-tuan nak jaga legasi, warisan dan reputasi tu. Tapi lama dah orang dah percaya kat aku ni 50 tahun. Malam ni aku nak buat cerita special sikit, tapi cerita bohong lah. Dengan cerita ni menyebabkan orang tak percaya dah. Orang tuduh kita penipu dah. Kita nak buat tak benda tu? Sekali-kali kita tak akan buat, walaupun satu penipuan, sebab nak jaga benda tu. Dan benda yang sama juga tak logik pada Nabi. Lama dah al-amin, lama dah amanah, lama dah percaya, hanya kerana cerita ni dia nak jatuhkan reputasi dia. Dari sudut kalau dia nak buat cerita bohong, no. Tapi untuk menerima pula, nak tolak 50 sebab dia tak pernah cakap bohong, tapi nak terima cerita dia lah pula wow sangat. Wow sangat. Wow sangat tu lagu mana? Pi daripada Mekah ke Masjidil Aqsa, balik malam tu juga. Dua hala tu, satu hala balik. Tapi kalau tu pun okey lagi, tapi yang masalahnya naik ke langit tu. Naik ke langit dan dia turun malam tu juga dan balik semula ke Mekah. Tak sampai pun waktu subuh. Itulah wow sangat ni. Walaupun dia tak bohong, tapi nak terima pun payah juga ni. Itu yang jadi 50-50. Bahkan lebih jauh keluarnya kelompok yang iman tak berapa kuat, sehingga mereka ni jadi murtad. Tuan-tuan, ini antara fitnah peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku dalam sejarah. Sebahagian daripada umat Islam dah pada masa tu, tapi kerana iman mereka tak kuat, masih lagi nipis dan goyah, akhirnya mereka ni murtad. Dan kalau kita perhatikan, tiga golongan ni bukan settle pada zaman Nabi, tapi dia bawa lagi benda yang sama sampai zaman kita. Hak percaya keseluruhan, semua kami percaya Isra Mi'raj ada lagi kekal sampai hari ini.
Hak tolak semua sekali pun, hak tentang semua sekali pun, tak masuk akal lah, tak logik lah, tak rasional lah, ada juga. Ada juga hak 50-50. Macam-macam lah pesen 50 tu. Hak jenis kalau setakat Isra' atas bumi saja kami boleh terima lagi. Tapi kalau Mi'raj, tak boleh lah. Ada pula jenis lagu tu. Dia macam-macam pesen lah, hak nombor 3 tu. Ada kalau jenis kami dapat bukti, terbukti setelah dianalisis, diuji, kaji, observation, baru kamu terima. Selagi tak dapat dibuktikan, maksudnya kami duduk tengah-tengah. Ada juga style lagu tu. Dia nak bukti dari sudut saintifik pula. Mana nak masuk saintifik dengan mukjizat. Mukjizat akan melampaui saintifik. Dia tak boleh nak tembus, dia tak boleh nak terobos pun. Okey. Baik. Sekarang ni yang memperjalankan ialah Allah. Asra bi abdihi. Asra bi abdihi. Allah tukar kata ganti bagi Nabi Muhammad dengan menggunakan lafaz hamba. Allah tak sebut dalam ayat ni level dan kedudukan Nabi. Asra bi rasulihi, tidak. Asra bi nabiyihi, tidak. Bahkan kata nama diri Nabi Muhammad pun, Asra bi Muhammadin pun tidak. Tapi Allah menggunakan Asra bi abdihi. Sama dalam Al-Kahfi, Alhamdulillahillazi anzala ala abdihi juga. Stigma, skeptik, penggunaan lafaz hamba di sisi kita, bila sebut hamba tu kita nampak benda tu remeh. Bila sebut hamba kita nampak aib. Bila sebut hamba kita nampak rendah. Kerana stigma dan skeptik hamba ni ialah seseorang yang dipunyai, seseorang yang dimiliki, ada tuan dia, ada majikan dia, boleh diperintah sesuka hati, boleh dipergunakan sesuka hati. Tu skeptik hamba duduk dalam kepala kita. Tapi Allah nak bagi tahu di sini, selepas kedudukan dia yang paling tinggi sebagai Tuhan, sebagai pencipta, sebagai pengatur alam semesta, martabat kita keseluruhan makhluknya adalah hamba. Ingat, hamba di sisi Allah adalah kedudukan yang istimewa, kedudukan yang tinggi, kedudukan yang special. Yang membezakan kita cuma nama, yang membezakan kita cuma jawatan, yang membezakan kita cuma gelaran. Atas dunia ni kita diberi nama macam-macam, tapi hakikatnya status kita semua hamba Allah. Nama apa pun hamba Allah. Gelaran Datuk, YB, Tan Sri, Perdana Menteri, Presiden, hakikatnya semua hamba Allah. Gaji 1 juta sebulan, 10,000 sebulan, 100,000 sebulan, tak ada gaji apa gaji, tetap semua hamba Allah. Kurus, gemuk, hamba Allah. Tinggi, rendah, hamba Allah. Putih, hitam, hamba Allah. Tak ada kecuali. Baik. Kenapa ditekankan penggunaan kalimah hamba? Kerana untuk mencapai taraf kehambaan yang hakiki, iaitu yang benar-benar memperhambakan diri kepada Allah, adalah tugas yang amat sukar dan sulit. Umum ya kita hamba Allah, tapi nak klasifikasikan secara sebenar kita memperhambakan diri kepada Allah tu susah. Sebab rata-rata manusia yang hidup pada hari ini jadi hamba kepada 3 ataupun triple ni, hak ramai. Pertama ialah hamba kepada sesama manusia. Yang kedua, hamba kepada iblis setan. Yang ketiga, hamba kepada harta dan hawa nafsu dia. Ini paling ramai. Tapi nak cari hamba yang betul-betul memperhambakan diri kepada Allah dalam erti kata yang sebenar, sulit, susah dan sukar. Hak ramai hak saya sebut tadi lah. Hawa nafsu duduk depan, harta duduk depan, wanita duduk depan, iblis setan duduk depan, sesama manusia duduk depan. Fahami secara tersirat akan makna kehambaan ini. Lailan, tadi bila sebut asra, berjalan malam, dalam konteks timing dah, jalan malam.
Padahal stop dah, cukup dah. Tiba-tiba mari lagi kalimah lailan, malam. Untuk apa lagi? Mari kalimah lailan. Asra tu berjalan malam dah. Ni malam pula. Sebab kalau tak ada datang kalimah lailan ni, mungkin kita boleh ingatkan macam ni. Bila sebut asra berjalan malam, satu malam penuh ke? Satu malam suntuk ke? Banyak malam daripada siang ke? Macam-macam boleh diperbahaskan. Tapi bila datang lailan, menunjukkan hanya sebahagian malam saja, bukan satu malam panjang, bukan satu malam yang penuh, sikit saja. Daripada apa? Informasi Al-Quran menceritakan apa? Makan, aspek makan, bukan makan ni, makan bahasa Arab tu maksudnya tempat. Minal Masjidil Haram, tempat bermula Masjidil Haram, lokasi dia bumi Mekah. Ilal Masjidil Aqsa, tempat sasaran, tempat mendarat, tempat destinasi terakhir Masjidil Aqsa. Di mana? Di bumi Baitul Maqdis, di Palestin, di Jerusalem, atau disebut dulu dengan nama Ilya. Okey, sekarang disebutkan tempat. Bila sebut tempat, dua-duanya merujuk adalah tempat yang istimewa, tempat yang suci, tempat yang penting bagi umat Islam. Tempat yang bermula tu adalah tempat apa? Tempat bermula tu ialah tempat kiblat bagi umat Islam. Tempat sasaran adalah kiblat sebelumnya. Dan ni adalah peristiwa Isra, belum hijrah. Maksudnya belum berlaku peralihan kiblat. Walaupun bermula di Baitullahil Haram di Mekah, tapi kiblat solat pada masa tu masih lagi berpaksi dan kiblat pada Masjidil Aqsa. Nanti hijrah ke Madinah 17 bulan lepas tu baru tukar kiblat. Ni nak menunjukkan dengan batang tubuh Rasulullah untuk memadukan, mempersatukan kembali dua kiblat yang besar dan penting bagi umat Islam ni. Kalau dahulu adanya nabi-nabi sebelumnya, siapa yang pernah ada di bumi Palestin? Nabi Ibrahim alaihi salam, anaknya Nabi Ishaq alaihi salam, cucunya Nabi Yaqub alaihi salam, cicitnya Nabi Yusuf alaihi salam sebelum berhijrah ke bumi Mesir. Kemudian masuk pula nabi-nabi selepasnya. Nabi Musa tak ada masuk, Nabi Harun tak ada masuk, tak apalah Nabi Yusha bawa masuk. Lepas tu banyak nabi-nabi berada di sini. Yang dominasi belah Masjidil Haram ialah anak keturunannya belah Bani Ismail. Yang dominasi belah Masjidil Aqsa banyak Bani Israel. Tapi Rasulullah ni sebab Nabi dan Rasul yang terakhir, dia nak memadukan dan menyatukan kembali dua tempat yang istimewa ni. Baik, secara umum berapakah jarak di antara keduanya? Kita pun tak tahu jarak, kita bukan juru ukur. Kita ambil panduan daripada orang hak ukur lah. Bukalah jurnal, bukalah artikel, bukalah bahan bacaan. Paling koman pun, maksud koman tu hak paling pendek, jarak yang dicapai 1250 km. Ada kata 1350, ada kata 1500. 1250, 1350, 1500. Kita ambil hak paling panjang lah, 1500. Sebab bab mengukur ni siapa yang ukur? Manusia. Bila manusia biasalah, kawan ni ukur teweng kau ni, kawan ni ukur yang ni, ni lebih sikit, ni kurang sikit, jadi berpada-padalah. Kita ambil 1500. Jadi jarak 1500 km antara Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni, kalaulah kenderaan pada zaman Rasulullah, zaman dulu-dulu, yang dominan nak berjalan jauh ni sama ada unta ataupun kuda. Dan jarak kebiasaan yang pernah mereka lalu dan tempuh, satu hala mengambil masa sebulan. Paling lambat sebulan 10 hari. Rasulullah pi tak balik ke? Balik, maksudnya kena 2 hala. Maknanya kena pi sebulan, balik sebulan. Kalau paling lambat sebulan 10 hari, balik 2 bulan 20 hari. Tu bahagian bawah saja. Ni
Macam mana pula? Hak naik ke langit nak turun lagi. Balik malam tu juga. Sebab tu yang jadi tak berapa nak beriman, tak berapa nak percaya ni. Baik. Rasulullah pi naik apa? Naik satu jenis binatang tunggangan. Kenderaan yang bawa Nabi tu nama dia Buraq. Itu kita tak mau cerita panjang lah. Itu 40 kali dengar dah. Buraq yang bawa Nabi. Sifat buraq ni ialah binatang daripada teknologi langit, binatang dari syurga, dari unsur cahaya. Jibril yang teman Nabi, malaikat unsur cahaya. Walaupun kita faham unsur cahaya pada Jibril mungkin lagi hebat daripada unsur cahaya pada buraq. Semua tu ada unsur cahaya, tapi tingkatan unsur cahaya tu pasti tak sama. Kita ambil level yang paling rendah bila berbicara mengenai konteks cahaya kita ni. Baik, cahaya ni apa kelajuan dia? 1 detik, 1 saat, berapa kelajuan cahaya boleh pergi? 1 saat saja, 1 sekon, berapa kilometer? Berapa ratus ribu kilometer cahaya boleh pergi? Berapa? 300,000. Dia bukan 300,000, adalah 299 berapa-berapa tu, tapi kita genapkan 300,000 tuan-tuan. Bayangkan kelajuan cahaya 1 sekon, 1 saat, 1 detik, dia dah boleh sampai 300,000. Ambil 1 detik saja 300,000 ni, kalau letak di Masjidil Haram, pi ke Masjidil Aqsa, berapa kali jadi macam ni? Nak cukupkan 300,000. Kita hanya 1,500. 1,500 nak bagi cukup 300,000, agak-agak ting 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 ting, berapa kali? 300,000 tu kena bagi 1,500, tengok berapa kali dia punya hala tu. Tu baru 1 sekon. Tu baru 1 sekon. Dah boleh berapa kali dah. Jadi pelik ke tak? Pelik ke tak? Kalau nak balik malam tu juga tak boleh. Contoh, jarak antara bumi kita dengan bulan. Bumi dengan bulan 350,000 kilometer. Lebih 50,000 saja. Jadi cahaya bulan nak sampai ke bumi hanya perlu 1 sekon. 1 sekon 300,000, kita nak 50,000. Maknanya sekon yang kedua tu kena belah lagi. Sebab 300,000 tu kita nak 50, belah berapa kali belah lagi. Ambil sikit hak yang kedua sekon tu, masuk dalam ni. Maksudnya dah sampai. Matahari nak sampai ke bumi berapa minit? 8 minit. Maksudnya pancaran cahaya matahari yang paling awal kita terima pada setiap pagi, sebenarnya mereka sudah bergerak 8 minit yang lalu lagi. Mereka dah pancar 8 minit yang lalu. Zoom, laju ni tak sampai lagi. Hak pertama kita terima, hak kita hadap tu minit ke 8, nak abak jauhnya. Dalam jauh tu laju tu. 1 saat 300, 2 saat 600, 3 saat 900, 8 minit baru sampai jauhnya. Sebab cahaya ni ada 2 sifat. Satu disebut visible, satu disebut invisible. Visible yang macam mana? Visible yang macam ni lah. Cahaya matahari yang kita boleh nampak, kita boleh tengok. Cahaya lampu kita pasang malam, cahaya lampu Kalimatan, cahaya lampu telefon, cahaya lampu suluh. Dia ada sumber ni, kita sebut cahaya hidup, visible light. Kalau invisible light, dia panggil cahaya mati. Contoh macam microwave, radio wave, x-ray, gamma ray, infrared, ultraviolet. Itu jenis-jenis dia panggil cahaya mati, invisible light. Lepas tu masing-masing ada level dan tingkatan tu. Dia tak sama, hak ni lagi kuat, hak ni lagi power. Sebab tu saya perbandingkan tadi, cahaya daripada unsur buraq mesti tak sama daripada unsur Jibril, walaupun dua-dua tu ada unsur demikian. Cuma yang jadi perbahasan ialah kalau kita meletakkan macam ni. Contoh sebenarnya yang membezakan apa dia? Perjalanan ni, kenderaan yang bawa Nabi.
Kalaulah malam tu sungguh-sungguh Nabi naik kuda, naik unta, sampai ke tak esok? Memang tak akan sampai. Tapi yang jadi perbezaan tu ialah kenderaan yang bawa Nabi. Dia bukan naik unta, dia bukan naik kuda, Buraq yang bawa dia. Analisis dan observation ringkas kita boleh buat. Contoh, kita ambil persamaan masa just 30 minit, setengah jam, 30 minit saja. Bayangkan saya minta tuan-tuan berjalan kaki 30 minit, berapa kilometer mampu capai? Anggar saja, kita bukannya nak betul-betul, anggar setengah jam jalan 2 kilometer. Abang tu kata jalan kaki 30 minit 2 kilometer. Kemudian saya suruh sama juga 30 minit lari pula, berlari, kita double lah, 4 kilometer. Sampai di kilometer yang keempat, saya bagi motor EX5 baru, minyak penuh, tangki penuh, kunci free. Kita pun meter EX5 berapa? Meter paling tinggi dia berapa? 114, 30 minit. Agak-agak berapa puluh kilo boleh capai? Letak je 10, sikit sangat. 1214 ni takkan 10 kilo je. 70, okey, 70. Habis kilometer ke 70, saya sediakan BMW 7 Series. Minyak penuh, kunci siap. Naik saja highway, kesas ke mana ke, Togombak ke, 2426, 2426, 2426. Berapa tu kilo agak-agak? Setengah jam. Mungkin beratus-ratus lah, 100 ke 120 lebih lagi. Bila sampai betul-betul depan airport, saya bagi tiket free, tiket percuma, naik flight Boeing 747-400, lapis 2 tu. Kapal terbang pun mula zoom 30 minit. Agak-agak berapa tu kilo boleh pergi kapal terbang? 30 minit. Jauh lagi, mungkin 200-300 kilo. Kemudian mendarat di mana? Di Changi Airport, Singapura. Tukar pula Concorde, bukan kapal terbang biasa, Concorde. Concorde tak boleh nak mendarat tempat kita, Changi boleh. Naik Concorde, pastinya berbeza dan lebih laju daripada Boeing tadi. 30 minit sampai di Pulau Daiko Garcia. Kata MS-370 hilang itu kebetulan. Dah 30 minit dia kata, sini ya 30 minit. Kita turun sini. Turun sini dah pangkalan Amerika kan, pinjamlah FA-18 Hornet sekejap. Jet pejuang dia hak baru tu, tak kira lah Mirage ke Typhoon ke, ikut tuan-tuan. Serung setengah jam pula dengan FA-18. Lagi laju tak? Lagi laju. Sampai di depan pintu pagar NASA. Bagi pula tiket free. Okey, hang nak naik ke bulan, nak try. Okey, naik ke bulan. 30 minit juga. Agak-agak tak tahu ke mana lah, bahasa mudah, tak tahu ke mana. Jadi dia punya rumusan ialah cepat atau lambat, laju atau perlahan, yang membezakan masa dan jarak ialah kenderaan yang bawa kita. Kenderaan ni bawa 10 kilo, masa sama. Kenderaan ni bawa 300 kilo, kenderaan ni bawa 1000 kilo, kenderaan ni bawa 10.000 kilo. Jadi yang membezakan jarak, kecepatan atau lambat tu kenderaan yang bawa kita. Jadi yang bawa Nabi ialah Buraq. Yang kita buat tadi perbandingan cahaya apa? Cahaya hak bumi 1 saat 300. Hak Buraq sendiri wallahu alam, hak Jibril sendiri wallahu alam. Tapi Allah tunjukkan satu contoh yang mudah. Buka surah Al-Ma'arij. Dalam Quran ada surah Al-Ma'arij. Ma'arij ni jamak. Sebenarnya dia punya singular tu ialah apa? Mi'raj dah lah. Kalau satu kita sebut Mi'raj, kalau jamak kita sebut Ma'arij. Kan ada satu surah nama Ma'arij, ayat nombor 4. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Naik Mi'raj para malaikat dan roh merujuk malaikat Jibril
kepadanya, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala fi yaumin, dalam satu hari. Mereka mirah satu hari yang qadar dia sama dengan 50 alfasanah, 50,000 tahun masa kita, waktu kita. Depa naik perumpamaan satu hari depa tu, kalau kita nak buat juga dengan kuasa, dengan lingkungan kita, sekitaran kita, kena ambil masa 50,000 tahun. Lepas tu kita 50 dah padam, nak capai 50,000 lagu mana? 50 tahun pun belum tentu hidup lagi, kadang-kadang tak ada dah kita. Lepas tu tak sampai-sampai lah. Laju tak laju? Laju. Kita ambil nisbah macam ni. Kalau satu saat 300 kilo ni hak cahaya bumi. Kalaulah 1 minit, 1 minit dia boleh pergi berapa? 300,000. 1 minit ada 60 saat. 300,000 kali 60, berapa boleh pergi? Kalkulit. Ada kalkulit. 3 kali 6, 18 juta kan? 18 juta kilo. 1 minit 18 juta kilo boleh pergi. Kalau 1 jam, 1 jam pun kena kali 60. 18 juta kali 60. Bukan juta dah kot, bilion berapa? $18 juta kali 60. 1 bilion 80 juta kilometer. 1 bilion 80 juta kilometer. Satu hari 1 bilion 80 juta kali 24. Berapa? Lambat 25 bilion 920 juta kilometer. Satu hari 25 bilion 920 kilometer. Agak-agak kalau kita ni duduk di Masjid Khairiyah, satu hari tu 25 bilion 920 kilometer. Sampai di mana? Tak tahu nak habaq. Sampai tahap satu hari tu aku ni duduk mana tak tahu ni. Orang pun tak ada, apa pun tak ada. Dah. Raksasa lepas dah. Atromen lepas dah, semua dah lebih lagi. Contoh nak habaq. Tak tahu ke mana. Tu kelajuan. Pastinya Jibril berbeza. Baik. Sifat yang Nabi cerita tentang Buraq. Buraq ni lebih besar daripada apa dalam hadis? Lebih besar dari Kaldai. Kaldai ni dongki, dan lebih kecil dari Bighal. Maksudnya Buraq tu kita kena letak tengah. Kaldai duduk bawah sebab dia lebih besar dari Kaldai, lebih kecil dari Bighal. Bighal tu apa Bighal? Habis Ramli sebut tu lah, bodoh macam baral tu. Bodoh macam baral. Bighal ni ialah kacukan kuda dan Kaldai. Anak hak lahir tu ialah Bighal. Kuda dengan Kaldai, yang lahir tu Bighal. Jadi Buraq ni kecil daripada Bighal. Satu lagi istilah, titik pada huruf ba tu buang, titik tu naik atas. Jadi huruf apa? Jadi huruf nun. Satu lagi Nighal. Satu Bighal, satu Nighal. Bighal induk kuda jantan, kuda betina, anak lahir Bighal. Kalau Nighal induk Kaldai jantan, kacuk dengan kuda betina, hak lahir Nighal. Boleh beza? Tukarnya. Tukar jantina induk tu. Kuda jantan, Kaldai betina, Bighal lahir. Kaldai jantan, kuda betina, hak lahir Nighal. Tu istilah. Tukar titik ba naik atas jadi nun. Ada juga orang tanya, biasalah, budak-budak muda, otak pun muda, kadang-kadang advance pada kita. Kita pun tak terfikir apa dia tanya. Dia bukan nak mempersoalkan. Dia kata, boleh tak kalau Nabi tak naik Buraq? Maksud dia bila dia tanya lagu tu, kita expect kalau Nabi tak naik Buraq, Nabi nak berjalan lagu mana? Pasal apa Jibril tak peluk Nabi terus, tak kilik Nabi terus, terbang terus? Ni budak-budak punya otak lah, budak-budak remaja. Maksudnya dia tak mau Buraq, maksudnya
Jibril peluk Nabi ke dekat Nabi, terbang terus, ataupun dah Jibril besar letak atas tengkuk dia tu, pegang. Kenapa kena ada buruk-buruk? Saya nak jawab apa? Saya pun tak tahu. Tak, memang saya tak tahu, tapi budak buat soalan biasalah. Maksudnya kenapa pakai buruk? Lepas tu dia cerita pasal apa Jibril tak buat macam ni. Jadi soalan tu perlu jawapan ke tak? Tak payah jawapan ada. Soalan yang tak ada faedah kita pakai. Tapi tak ada faedah pun sebab dia nak tahu, dia tanya. Tanyalah hang nak tanya. Tapi jawapan tak ada lah. Tak ada tu bukan apa, sebab aku yang tak tahu. Kalau ada orang tahu tolong jawab lah. Okey. Di sini juga mengajar kita satu benda. Oh, 6 minit lagi. Saya galik ni. Isra' saja baru ni, Mi'raj tak tahu ke mana lagi ni. Tak, maksudnya kena mari lain kali. Okey. Sifat Isra', kalau kita punya apa tu? Kita nak print, printer kita kan, kalau kita nak print dia minta nak horizontal ke nak vertical. Horizontal, vertical. Kalau Isra' horizontal ke vertical? Melintang. Horizontal. Kalau Mi'raj bagi bunyi tamil sikit, vertical. Horizontal, vertical. Okey, satu melintang, satu menegak. Contoh, bila sebut Mi'raj, kita tinggal dulu Isra'. Bila sebut Mi'raj, Allah cerita Mi'raj ni dalam apa? Surah Bintang, surah An-Najm kan. Kisah pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad. Waktu tu Nabi Muhammad melihat Jibril dalam rupanya yang asli buat kali yang kedua kan. Sebelum tu, waktu terima wahyu sebelum tu dah ada sekali, hak ni pun sekali lagi Jibril tunjuk rupanya yang asli. Kemudian makin mendekat, jadi hak sebagaimana biasa. Okey. Bila sebut Mi'raj, satu benda tuan-tuan, bila Rasulullah mula meninggalkan bumi, pastinya meninggalkan apa dia? Sahabat-sahabat di bumi, musuh-musuh di bumi, orang yang beriman kepadanya di bumi, termasuklah orang yang menentang dan menolaknya di bumi. Konteks bila Rasulullah Mi'raj, bumi ni akan nampak makin besar ke makin kecil? Makin kecil. Kita naik, kita akan nampak bumi akan jadi makin kecil. Dia punya falsafah ialah, apa sahaja problem, apa sahaja masalah yang melingkungi dan menghambat kita. Macam-macam Rasulullah hadap ni. Nak berdakwah susah, nak sebarkan kebenaran susah. Semuanya di bumi yang Rasulullah tengah tinggalkan sekarang ni. Ketika Mi'raj itulah, di situlah Rasulullah diterima oleh sahabat yang beriman. Di bumi ni jugalah Rasulullah ditolak oleh mereka yang menentang Nabi. Dituduh macam-macam pun di bumi inilah. Hak sedih gembira pun di bumi inilah. Tapi bila Rasulullah Mi'raj, bumi yang macam-macam tadi yang Rasulullah tinggalkan akan semakin kecil. Kerana Rasulullah berhadapan dengan pemberian dan anugerah Allah yang lebih besar. Jadi bila nak terima hadiah, nak terima pemberian, nak terima anugerah daripada Allah yang lebih besar dan mengembirakan hati Nabi ini, dunia hak tinggal makin kecil. Tak terasa dah hiruk pikuk, hambatan-hambatan masalah, dia jadi kecil dah. Tapi cuba tuan-tuan bayangkan, hak kecil ni lah hak kita duk bergaduh sesama kita setiap hari. Hak Nabi tinggal, hak Nabi nampak makin kecil ni, kita lah, akulah yang paling hebat. Di mana? Kita duk sembang sini lah. Akulah yang paling terror di sini. Aku paling kaya, aku paling ramai pengikut, aku paling ramai follower, aku segala-galanya. Bunuh orang tu, fitnah orang ni, cincang orang ni, sepak orang ni, tampak orang ni. Di mana? Di sini. Segala-galanya hebat bagi kita di sini. Kalaulah diandaikan saya pemunya kepada alam semesta ni, saya pemunya kepada alam semesta ni, dan kalau kita lihat gambaran yang Rasulullah bagi antara arasy Allah, kerajaan Allah dengan bumi ni umpama apa? Sebentuk cincin yang berada di padang yang luas. Tu perumpamaan. Padang tu takut spesifik sangat, jadi kita buat stadium lah.
Ini tak termasuk hadis Nabi kan, takut hang tukar jadi takwil jadi stadium pula aku yang kena ni. Tak ada kena-mengena. Nak bagi senang faham. Kalau satu stadium tu cincin ni letak pada bulatan sepak mula tengah padang tu. Kan ada bulatan sepak mula, letak cincin ni, kita pun duduk di podium utama. Besar mana nampak cincin? Tak nampak apa. Maksudnya kecil sangat. Kalaulah saya tuan punya kepada stadium tu, andaikan hak duduk bergaduh dalam cincin duduk di sepak mula tu, saya duduk lagu ni je. Tak ada kerja lain mereka ni. Kita duduk besar atas stadium, kita punya stadium. Kita duduk gelap, orang hak duduk dalam cincin tu. Aku paling hebat dengar suara mereka ni. Aku hebat sekali, aku kaya sekali. Kita duduk semua. Hampa tak kenal aku lagi siapa. Aku pemilik stadium tu. Hang duduk dalam sepak mula baru. Kalaulah boleh diandaikan demikian. Tapi naik ke atas, meninggalkan semuanya. Sebab apa pun saja, bila kita terima anugerah, kita terima daripada Allah, segala hak susah, hak sedih sebelum ni, dia akan jadi hilang lagu tu saja. Tuan-tuan perhatilah. Kita susah berjaga malam, susah jaga anak, susah hantar tuition, susah hantar pergi sekolah. Memang susah-susah, kejap masa, kejap duit apa. Last kali kalau anak bagi tahu, bapak saya dapat 10A. Apa perasaan? Tu hak ringkas-ringkas. Rasa berbaloi, rasa tak ada dah hak penat dulu, hak aku pergi hantar, hak habis duit, anak 10A. Hilang. Tu baru hak simple, kecil. Ni nak tinggalkan bumi tempat hambatan tu naik, nak terima satu benda yang lebih besar. Kerana proses Isra' dan Mi'raj ni untuk menghiburkan hati Nabi. Nabi sedih. Tahun tu tahun Amul Huzn. Isteri kesayangan meninggal, bapa saudara yang selama ni jadi protect security keselamatan Nabi meninggal. Cuba dakwah di Taif, terima ke tolak? Tolak, tuan-tuan. Baling batu. Rasulullah menerima bukan setakat kecederaan fizikal, kecederaan emosi. Fizikal kena baling dengan batu, fizikal kaki berdarah. Emosi, kita nak bagi benda baik pada orang, orang tak mau. Kita nak cakap benda betul pada orang, orang tolak. Kita nak cakap benda hak dan kebenaran, diremeh-remehkan, diperli, dicaci maki. Cedera tak emosi? Cedera. Fizikal cedera, emosi cedera. Kematian isteri, emosi. Kematian pak saudara, emosi. Inilah waktu Rasulullah nak menghiburkan Nabi. Cuba tuan-tuan buat bandingan macam ni ya. Saya suka berfikir, kalaulah konteks penggunaan buraq tadi, kalau ikut keperluan, mana baik ketika Isra' atau ketika hijrah diberi buraq pada Nabi? Saya buat perbandingan fikir macam ni. Ketika Isra' Nabi tak ada ancaman bunuh, cuma Nabi sedih saja. Bunuh tak. Tapi ketika hijrah ada tak ancaman bunuh pada Nabi? Ancaman bunuh. Rumah Nabi dilingkung 50 orang. Keluar saja perang. Kena bersembunyi-sembunyi, duduk dalam gua. Orang hantar makan, kena duduk 3 hari berjalan, kena upah Yahudi pergi sana. Kalau otak kita lah, agak-agak penggunaan buraq ni baik Isra' ke baik hijrah? Kalau kita otak saya lah, tuan-tuan mungkin fikir lagu ni, otak saya baik hijrah lah. Orang nak bunuh ni duduk rumah dia, naik buraq sampai Madinah, settle. Otak kita nak abah. Tapi Rasulullah hanya digunakan dalam Isra'. Hijrah guna tak? Tak. Nak menuntut apa? Keikhlasan dalam perjuangan. Nak menuntut nyawa, menuntut harta, menuntut pengorbanan. Harta tinggal, nyawa dalam 2 lagi. Kalau tertangkap, kalau kena berikat, duduk pula dalam 2. Orang hantar makan, hantar minum, tak ada lampu, tak ada apa. Semata-mata hanya Allah lah yang menjaga Rasulullah dan sahabat dia. Kalau kita otak kita. Tapi poin yang terakhir, lebih dah 3 minit ni, tak apa. Keharmonian dan keselarasan antara alam langit dan alam bumi. Ini poin paling penting. Apa pun dalam hidup, kalau kita nak bahagia, kita nakkan keharmonian, kita nakkan keamanan, kita nakkan keselesaan, harus diselaraskan perintah alam atas dengan konteks practicality di alam bumi. Select salah satu, tuan-tuan
yang benda yang tuan-tuan cari tak akan dicapai. Nak cari tenang tak dapat, nak cari bahagia tak dapat, nak cari keamanan tak dapat. Keselarasan, contoh kita kata alam atas memerintahkan kita solat, kita di bumi buat sungguh solat, dapatlah apa yang Tuhan nak. Alam atas perintahkan puasa, kita puasa, insya-Allah dapat apa yang kita nak, sebab diselaraskan. Tapi kalau Allah suruh solat, kita hari-hari tak semayang. Allah suruh puasa, bulan Ramadan tak tahu ke mana. Allah suruh berkahwin, kita berzina hari-hari. Allah suruh minum halal, arak kita togok hari-hari. Adakah kebahagiaan yang kita dapat? Kebahagiaan palsu ya, buat-buat seronok. Tapi dalam tu tak akan ada benda tu kalau kita tak selaraskan. Itulah sebab kenapa hari ini dengan sistem yang ada kita tak capai ketenangan yang hakiki, kerana kita tak selaraskan antara atas dengan di bumi. Analogi yang paling mudah macam ni, kalau tuan-tuan beli laptop atau komputer baru, biasanya kita akan bubuh apa? Nak bagi operation tu, OS dia kan, sistem operation system dia tu, apa nama dia software tu? Microsoft. Memang dia dibuat kena bubuh Microsoft. Hak asli, hak sebenar, bukan hak duplicate, bukan hak tiru-tiru, bukan hak copy paste, bukan hak pirate, bukan hak jual tepi jalan. Bubuh hak asli, insya-Allah. Nisbah kata hak ni pun manusia buat, tapi nak kata bubuh hak asli, dia punya operasi TikTok, dia punya operasi cun. Type A keluar A, type B keluar C, type C keluar C, gambar okey, main game puas hati. Tapi kalaulah software aku beli hak RM5 tepi jalan, nama apa? Microsoft juga, bubuh hak tu. Nasib baik okey, nasib tak baik tekan A keluar apa? Tekan A keluar D. Apa cikai sangat ni? Tekan A keluar D, tekan Z keluar B. Tengok bila hak pirate. Game hak gambar elok-elok, orang tu jadi rupa lain dah sebab crash. Tak best ni lagu ni, kereta dah jadi lori ni. Sebab dia dah jadi berbalang-balang macam-macam. Mungkin hang, mungkin apa, sebab pirate. Jadi dia punya operation tu tak berjalan dengan baik. Sebab software dia tu. Software dia apa? Al-Quran. Software dia apa? Sunnah. Tak amal Al-Quran, tak amal sunnah dengan mengambil sistem lain atas nama sekular ke, atas nama liberal ke, atas nama pluralisme ke, atas nama nazisme ke, atas nama komunisme ke. Hak ni yang jadi tak ada ketenangan dan bermasalah. Sebab kita sedang menjadi apa? Sedang menjadi Tuhan-Tuhan baru. Kita menuhankan benda-benda tadi, menggantikan yang original, menggantikan yang sebenar. Kita cuba mencari kepuasan, ketenangan, try buat sekular. Tenang sekejap, tak jadi. Ni tak puas hati, dia buat liberal. Tak puas hati juga. Ni dia buat komunis. Tak puas hati juga. Feminis. Tak puas hati juga. Lepas tu kau dia pih apa semua. Puas hati ke tak puas hati? Lah sekali semua tak puas hati. Lepas tu di mana kedamaian, ketenangan sebenar? Kecuali dengan software dia. Selaraskanlah keharmonian alam langit dan alam bumi, nescaya selesai masalah. Ni kena letak sungguh-sungguh. Yang kita jadi bermasalah sebab tak selaraskan benda ni dengan betul. Kita tak mau pakai pun software yang Allah bagi. Kita nak hak manusia sama jenis macam kita yang buat, yang atur. Faham-fahamlah. Itu sisi tersirat. Sisi hak tersurat sungguh 9.38 saya kena berhenti. Tak boleh buat apa lah tu. Saya pun tak sarapan malam ni. Satgi nak sarapan. InsyaAllah kita jumpa lagi ya. Mudah-mudahan. Jadi saya terpaksa stop di sini. Mungkin kita boleh ambil beberapa ibrah, pelajaran daripada perspektif yang berbeza. Mudah-mudahan adanya kebaikan untuk diri saya yang berbicara, dan seterusnya mudah-mudahan ada kebaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian sepanjang perbahasan kita pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك
فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.